السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Azza wa Jalla tambahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah sambungan kita daripada i'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karangan Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita daripada muka surat 29 dan juga 28. Dan kita berada pada matan was-sam'u wat-ta'atu li ulil amri ma damu yusallun wal wulatu la yakhruju alaihim bis-sayf. Kita berhenti last di matan tersebut, pertengahan muka surat 29. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wal wulatu la yakhruju alaihim bis-sayfi wal khilafatu fi Quraisy. Terjemahannya pada muka surat 28, iaitu pada perenggan yang kedua, tidak boleh keluar memberontak ke atas pemimpin dengan pedang, dan khilafah itu pada Quraisy. Pada matan ni, apa yang disyarahkan oleh para ulama, yang pertama disebutkan la yajuzul khuruju 'alal wulati bis-sayf. Tidak boleh keluar menentang pemerintah yang sah dengan pedang. Dengan pedang sini maksudnya ialah dengan pemberontakan, maknanya bersenjata. Bal yajibus sam'u wat ta'atu lahum fit ta'ah. Bahkan wajiblah kita mendengar dan taat selama mana apa yang disebutkan oleh pemerintah itu ialah berkait dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Wa fil umuril mubahah, dan juga pada perkara-perkara yang mubah, yakni perkara-perkara yang dibenarkan, illa idza hasala kufrun sarihun min waliyil amr. Melainkan ketaatan itu akan tercabut daripada rakyat bila mana pemimpin ataupun waliul amr itu, waliul umur itu mengarahkan kita melakukan kekufuran yang jelas. Pada waktu tu baru tidak wajib taat kepada pemerintah. Fa idza hasala kufrun sarihun mawsufun bi thalathi syurutin jaza al-khuruj liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Sekiranya telah keluar daripada pemerintah itu arahan yang berbentuk kekafiran yang jelas, yang memenuhi 3 syarat, seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi. Jadi dalam syarah ni dia sebut pada kita satu hadis, iaitu hadis yang sebut syarah ataupun syarat yang diperlukan untuk kita ni boleh menentang pemerintah. Apa dia syarat dia? Okay. Dalam hadis kata Nabi, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi, illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Melainkan setelah kamu melihat kekufuran yang jelas
Kufrun bawah maksudnya kufur yang jelas. Indakum, kita melihat arahan pemerintah itu kufur yang jelas. Minallah, yang mana kekufuran itu Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran. Fihi burhan, dan di sana ada bukti pemerintah mengeluarkan arahan tersebut. Fan nabiyyu, dan Nabi SAW amara bis sam'i wat ta'ah li ulatil umur wa adamil khuruji alaihim, dan Nabi pesan pada kita untuk kita taat kepada pemerintah selama mana dia tidak melakukan kekufuran. Dia ada letakkan 3 syarat di sini. Tapi sebahagian dia letakkan 5 syarat. Syarat tambahan yang disebutkan oleh para ulama. Syarat yang pertama, saya sebut ke 5 syarat dia. Asyartul awal, syarat yang pertama, an yaf'alu waliyul amr kufrul mawsuf bihadhihi al-awsaf bi an yakuna al-fi'lu kufran la fisqan. Pemerintah itu mengarahkan rakyatnya untuk melakukan kekufuran yang telah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Dan kufur itu ialah kufur yang memang jelas kufur, bukan ianya perkara fasik. Contoh, dalam arena dunia hari ini, apa yang berlaku di Syria, suruh sembah gambar Bashar Assad. Itu memang jelas kufur yang kita sebut jelas. Kita tak boleh tunduk kepada mana-mana selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu syarat yang pertama. Asyartu tsani an yakuna al-kufru bawahan, hendaklah kekufuran itu kufur yang jelas. Maknanya semua orang tengok dan semua orang tahu. Arahan tu ialah arahan yang bersifat semua sekali dengar. Maknanya rakyat semua dengar. Wa syartu tsalits, dan syarat yang ketiga, an yakuna ala hadzal kufru dalilun wadihun lihadza qala an-nabi indakum minallahi wa fihi burhan. Syarat yang ketiga, kufur itu ialah ada dalil larangannya daripada Al-Quran. Larangan sembah sama makhluk, larangan membesarkan selain pada Allah Ta'ala, benda tu jelas. Asyartur rabi', syarat yang keempat dan juga syarat yang kelima ni disebutkan oleh para ulama tambahan daripada hadis Nabi. Nabi hanya sebut 3. Nabi kata kufrun bawah minallah fihi burhan, kufur yang jelas, dan kufur tu Tuhan sebut dalam Quran larangannya, dan ada bukti pemerintah keluarkan arahan benda tu. Kalau setakat dengar jauh-jauh, tak boleh pakai lagi. Maknanya ia satu arahan yang semua orang dengar dan arahan yang masyhur. Syarat yang keempat yang ditambah di sini, wujudul badilul muslim yahillu mahallil waliyil amril kafir. Kita boleh keluar menentang pemerintah bila mana kita ada wakil pengganti kepada pemerintah ni daripada kalangan orang Muslim ataupun orang Islam. Maknanya dah jelas pemerintah ni kafir. Dan kita pun ada calon daripada kalangan Muslim yang boleh memimpin orang Islam selepas dijatuhkan pemimpin yang kafir ni. Maka pada waktu tu boleh berlaku pemberontakan ataupun menjatuhkan pemerintah yang zalim ataupun yang kufur pada waktu tu. Syarat yang kelima yang disebutkan, wujudul qudrati 'alal khuruj, ada kemampuan untuk melawan pemerintah ni. Kalau tak ada kemampuan, persenjataan tak kuat, tak boleh keluar. Sebab bila mana persenjataan tidak kuat, dia akan menyebabkan berlaku mafsadah yang lebih besar berbanding maslahat. Dengan sebab pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah tidak mempunyai persiapan yang kuat dari segi persenjataan dan apa-apa semua, 4 syarat tu dah cukup. Kufur yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kufur yang jelas, larangan pun ada dah dalam Quran, arahan kufur tu pun dah semua orang dengar, dah ada calon pun Muslim nak ganti dia, cuma tak ada kuasa dari segi persenjataan, maka tak boleh juga keluar untuk menjatuhkan dia. Sebab apa? Kalau pemerintah yang kafir itu dia mengamuk, dia akan membuat pembunuhan yang lebih besar lagi kepada orang Islam yang ada dalam tu. Maknanya terancamlah golongan minoriti dalam tu. Jadi itu 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Sekiranya nak keluar menentang pemerintah, cukup 5 syarat ni, maka bolehlah kita keluar menentang pemerintah. Fahadhihi khamsatu syurutin idza wujidat khurija ala waliyil amr. Bila mana 5 syarat ni dah cukup, maka bolehlah keluar menentang pemerintah tersebut. Amma idza lam tatawaffar hadhihi syurut fala yajuz. Sekiranya 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bolehlah kita keluar menentang pemerintah. Fa idza lam yastati'u yabqa an-nas walau wujidat asy-syurut tahta al-wilayah
hadzal wali hatta yaftahu Allahu lahum. Sekiranya tak cukup syarat, kata para ulama yang syarah matan Imam Syafi'i ini, maka hendaklah rakyat itu bersabar sehingga Allah Ta'ala membukakan jalan dan kemenangan ke atas rakyat-rakyat yang benar itu. Maknanya ada dua pilihan, penuhkan 5 syarat. Kalau tak cukup 5 syarat, pilihan kedua kita ialah bersabar. Itu sahaja. Kalau kita cukup 5 syarat tu, maka dibenarkan untuk kita menjatuhkan pemerintah yang mengarahkan rakyatnya melakukan kekufuran yang jelas. Yang mengarahkan rakyat dia melakukan kufur yang jelas. Maknanya semua orang maklum ini ialah kufur. Ini bukan lagi fasik, ini bukan lagi benda-benda yang bersifat mungkar yang kecil-kecil, bukan. Tapi ia sudah pergi kepada kufrun bawah, maka benda tu boleh menyebabkan rakyat tu keluar menjatuhkan pemerintah dengan 5 syarat tersebut. Okay. Kemudian dalam matan tu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wal khilafatu fi Quraisy, dan khilafah itu, khilafah sini maksud dia kepimpinan, hendaklah daripada Quraisy ataupun ada pada Quraisy. Berdasarkan hadis Nabi, banyak hadis Nabi sebut tentang kepimpinan itu mestilah pada Quraisy. Okay. Hadis ni kalau kita baca secara literal, secara zahirnya, kita akan nampak bahawasanya pemimpin ini mesti mari daripada Quraisy. Okay. Kalau orang faham secara literal, maknanya mana-mana orang Islam dia nak lantik pemimpin, kriteria pertama dia mesti daripada Quraisy, ataupun erti kata lain, nasab keturunan paling dekat dengan Nabi. Itu yang kita faham secara literal. Okay. Tapi hadis tentang ini kita kena tahu dia ada sabab urutnya, iaitu ada sebab Nabi sebut hadis ni. Hadis ni disebutkan kerana berlaku pertelagahan di kalangan Ansar dan juga Muhajirin. Orang datang pada Nabi, beritahu pada Nabi, kumpulan ni bertelagah, tapi taklah bertelagah sampai nak berbunuh-bunuhan macam zaman jahiliah. Cuma masing-masing duk rasa mereka lebih layak untuk memegang urusan pentadbiran. Lalu Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi kata, al-khilafatu fi Quraisy, kepimpinan itu lebih lagi kepada Quraisy. Nabi sebut apa sini? Nabi sebut sifat yang ada pada Quraisy. Sebab tu Nabi tak sebut al-khilafah min Quraisy. Kalau orang belajar bahasa Arab, Nabi sebut al-khilafah fi Quraisy. Kepimpinan itu ada pada Quraisy, bukan kepimpinan itu mesti daripada Quraisy. Bukan lagu tu. Okay. Maknanya hadis tu, kalau kita tengok dari segi asal hadis tu, sebab wurud tu, sebab di antara dua kelompok ni, antara Muhajirin dengan Ansar ataupun Quraisy dengan orang-orang Ansar ni, Aus dan Khazraj ni, dari segi kemasyhuran, dari segi kekuatan, terkenalnya nama dan sejarah kepimpinan, yang lebih nampaknya ialah Quraisy. Benda yang Nabi sebut ni bukanlah menunjukkan Nabi seorang yang resis, sebab Nabi pun sendiri keturunan daripada Quraisy. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana ada orang petikai, sebahagian orientalis barat ni dia petikai, kenapa 10 orang ahli syurga tu yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, bermula pada Abu Bakar sampai kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, 10 orang tu semuanya Quraisy, tak ada seorang daripada Muhajirin. Ada orang tuduh Nabi resis dengan sebab 10 orang tu daripada kelompok dia, bangsa dia. Okay. Yang pertama sekali, tuduhan tu tak betul. Sebab 10 orang ni Nabi pilih bukan kerana sama bangsa dengan Nabi. Nabi pilih pertama ianya wahyu Tuhan, bukan Nabi yang buat pemilihan tu. Yang kedua, Allah Ta'ala menilai kepada pengorbanan mereka. Semua 10 orang ni dahsyat pengorbanan mereka. Okay. Jadi balik kepada hadis khilafah fi Quraisy, Nabi tengok yang paling kuat pengaruhnya, yang paling pandai pengurusannya dalam bab pentadbiran ada pada Quraisy. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut, inna khaira man istajarta qawiyyun amin. Sebaik-baik orang yang kita nak beri kepada dia urusan pentadbiran, hendaklah orang yang qawi, iaitu kuat, mampu mentadbir, amin, dan juga orang yang amanah. Kena ada dua sifat tu. Jadi qawi ada pada Quraisy, amin pun ada pada Quraisy. Dua-dua. Jadi untuk umat Islam di tempat lain, macam kita orang Melayu, kita bukan keturunan Quraisy, kita nak lantik pemimpin keturunan Quraisy, payah kita nak cari. Okay. Jadi yang disebut dalam hadis ni ialah
kriteria yang ada pada calon itu. Maknanya calon itu mestilah orang yang pandai mentadbir dan calon itu orang yang amanah. Kalau dia hanya ada amanah, dia tidak pandai mentadbir pun tak boleh. Sebab pentadbiran ini ialah benda yang disebut sebagai siasah. Siasah ini ialah pandai membaca mudarat dan juga pandai melihat maslahah, walaupun benda tu orang ramai tak pandai tengok. Itu ilmu yang kena ada pada pemimpin, iaitu pemimpin pandai melihat maslahah, kebaikan dan juga mafsadah yang akan bakal menimpa di atas setiap keputusan yang dia buat dalam pentadbiran dia. Okay. Jadi dalam bab ni Quraisy lebih kuat. Sebab apa? Dari segi pengaruh, Quraisy lebih ternama. Maknanya dari segi jaminan keselamatan, orang-orang yang berada di bawah kepimpinan Quraisy, mereka lebih selamat berbanding di bawah kepimpinan Ansar ataupun kepimpinan Aus dan Khazraj. Sebab Aus dan Khazraj ni kumpulan yang kecil, tak kuat. Mana-mana kabilah-kabilah yang bermusuh dengan dia mencari peluang untuk menghentam dia. Tapi Quraisy ni dia ada ketokohan dan dia ada haibah. Sebab apa? Sebab orang Arab ni dia ada satu konsep, kabilah yang menguruskan Kaabah ini ialah kabilah yang paling kuat, iaitu Quraisy. Tak adalah kabilah lain yang paling kuat yang uruskan Kaabah ni ialah Quraisy pada waktu tu. Okay. Dan banyak kabilah-kabilah yang kecil ni, bani-bani yang kecil ni, dia malu dan tunduk bila mana Quraisy keluarkan arahan. Jadi dari segi pengaruh dia lebih kuat. Dari segi pengaruh dia lebih kuat. Okay. Jadi Nabi sebutlah hadis ni ataupun matan, dalam matan Imam Syafi'i ini, khilafah fi Quraisy, kepimpinan itu mestilah daripada Quraisy. Maksudnya ialah kepimpinan itu mestilah orang yang paling layak. Cuma nak sebut bagi zaman Imam Syafi'i, Quraisy pun duk ramai lagi pada waktu tu. Quraisy pun kuat lagi pada waktu tu. Jadi bila mana sebut tentang kepimpinan, kelompok ni lah yang paling layak untuk menerima kepimpinan berdasarkan bacaan yang Nabi sebut, berdasarkan apa yang Nabi sebut. Sebab tu kena baca hadis, nak tengok sahabat wurud dulu. Kalau kita baca hadis secara literal, kita akan nampak ia arahan Nabi. Tapi di sana ada sebab Nabi ucapkan benda tu. Nabi tengok benda lain, Nabi melihat benda lain, kemampuan. Bukan ianya satu arahan yang berterusan sampai kiamat. Maknanya mana-mana orang Islam yang nak lantik pemimpin, kena ambil yang paling kerat, yang paling dekat nasab dia dengan turunan Nabi. Okay. Jadi itu yang disebut dalam matan tu. Kemudian seterusnya yang di bawah tu, apa yang dia sebut situ? Wa anna qalila ma askara kathiruhu khamrun. Wa anna qalila ma askara kathiruhu khamrun. Maksudnya sedikit yang memabukkan itu sama sahaja dengan banyak, ianya tetap dinamakan dengan arak. Okay. Apa maksud Imam Syafi'i sini? Wa u'minu bi anna qalila ma askara kathiruhu khamrun, yani anna syai'a alladhi yaskuru muharramun wal qalilu alladhi la yaskuru aidan muharram. Sesungguhnya benda-benda yang sedikit dan memabukkan ataupun banyak dan memabukkan, ianya semuanya khamrun, ialah arak. Okay. Jadi ini ketetapan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia nak beritahu pada kita bahawasanya sikit ke banyak ke benda tu, kalau dia jenis yang boleh memabukkan, ianya dikira sebagai arak juga. Jadi nak sebut pada kita berdasarkan satu hadis. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang menyebabkan orang jadi mabuk dengan banyak minum benda ni, sedikit pun jadi haram. Dalam hadis yang lain, fahuwa najisun, dan ia juga termasuk daripada najis. Nak sebut pada kita bab dalam ni ialah bab berkenaan dengan arak. Arak ni kalau kita tengok dia berkait dengan hukum fiqh. Tapi tiba-tiba duk masuk dalam matan akidah ni, apa sebab? Okay. Sebab para ulama sebut antara sebab dimasukkan benda-benda macam ni. Selain ni yang kita baca matan Imam Syafi'i, kalau kita baca matan yang lain macam matan Syarhus Sunnah Al-Muzani, dalam kitab akidah, tapi dia masukkan juga isu salat jamak dan qasar. Dia kata jamak dan qasar ini ialah syiar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba sebut hukum fiqh dalam kitab akidah. Sebab apa? Sebab benda ni dalam hadis yang lain Nabi sebut akan sampai satu keadaan
manusia ni dia akan tukar nama benda-benda yang haram ni, tak lagi dinamakan dengan nama arak. Jadi sebagai bab akidah, orang Islam kena tahu arak ni ialah arak walaupun ditukar nama apa sekalipun. Selama mana ianya dari segi saintifik boleh memabukkan, maka ianya ialah arak. Sebab zaman kita ni macam-macam nama orang tukar. Tidak nama arak saja. Maknanya nama-nama itu ditukar. Jadi benda tu nak sebut pada kita termasuk daripada bab akidah ialah tidak jelas dalam bab yang Tuhan haramkan. Maknanya Tuhan haramkan haram walaupun ditukar nama. Sebab akan sampai satu zaman benda-benda dosa-dosa ni dia akan ditukar nama dan orang pandang benda itu tak dosa. Contoh zaman kita ni arak diberi dengan berbagai-bagai nama. Itu yang pertama. Yang kedua, riba diberi dengan berbagai-bagai nama. Dan yang ketiga, mengumpat ditukar dengan berbagai-bagai nama. Sehingga orang melihat riba dengan nama lain, orang tak nampak benda tu dosa riba. Mengumpat dengan nama lain, orang tak nampak benda tu mengumpat. Dan kalau kita boleh tambah satu lagi, rasuah pun dengan nama lain juga sekarang ni. Orang tak nampak rasuah. Orang nampak duit kopi, orang nampak sekian-sekian. Duit kopi tak haram kot, rasuah bawa haram. Padahal benda sama. Riba tak haram, nama-nama lain macam-macam lah. Dividen ke apa-apa benda nama lah. Okay. Tapi itu termasuk daripada konsistennya orang Islam ni kena konsisten benda tu. Macam isu yang orang duk bising sekarang ni, isu apa? Isu atomi itulah. Atomi tu dah dijelaskan. Walaupun Perlis tak keluar apa-apa tentang isu atomi, sebab nak keluar satu fatwa tentang atomi ataupun benda-benda yang bersifat maslahat masyarakat ni, terutamanya bawah bidang negeri, dia kena lihat ramai mana rakyat yang terlibat dalam negeri tu yang terlibat dengan benda tu. Perlis ni tak ramai orang join atomi. Tak tahulah kalau ada menaikkan hidup luar. Okay. Cuma negeri-negeri yang terlibat adalah negeri-negeri yang besar, negeri yang ramai orang banyak duit, Selangor apa semua. Okay. Jadi bila mana telah dibuat kajian dan akhirnya fatwa dikeluarkan, atomi memang ada hubung kait dengan kristianisasi. Okay. Hakikatnya. Okay. Walaupun dia cuba nak nafikan, tapi akhirnya bila mana dah ramai orang desak dan bising, dan akhirnya benda tu dijelaskan. Okay. Tapi atas nama yang telah ditukar itu, dia agak sukar untuk orang nak tinggalkan benda tu. Saya duk ikuti ke isu atomi ni. Okay. Ada satu orang di laman sosial ni, saya tak ingat nama dia apa, tapi dia ni awalnya dia duk tahan atomi. Dia yang orang kata apa, join benda tu. Dan pendapatan dia puluhan ribu sebulan. Okay. Akhirnya dia keluarkan status, dia kata nak meninggalkan lebih payah berbanding nak mengajak macam dulu. 10 kali lagi payah. Okay. Dia dah sedar benda tu haram, dan dia pun sebelum pada dia tahu benda tu haram, dia antara yang kempen orang suruh join benda tu. Okay. Bila mana dah sedar benda tu haram, dia nak sedarkan orang-orang yang dia pernah hajak dulu tinggalkan. Dia dah tinggalkan benda tu. Dan benda tu bukan senang tuan-tuan. Income bulan-bulan dah puluh-puluh ribu, dah tahu benda tu haram, khala'a, dia cabut terus. Maknanya dia nak buang terus, tu payah. Okay. Macam isu dulu tuan-tuan, KWSP sebelum ada syariah dan non syariah ni, bila mana orang-orang yang lama dulu dia berurusan dengan KWSP ni, hakikatnya KWSP dah keluarkan kenyataan ada unsur riba dalam pengurusan duit tu. Sebanyak 30% kalau saya tak silap, ataupun 25%. Maknanya kalau duit kita ada 100 ribu, 30 ribu ke 25 ribu tu ialah riba. Okay. Dulu sebelum adanya syariah dengan tidak syariah. Okay. Jadi orang-orang yang sebelum ada syariah ni, atas dasar iman dia, kalau dia dapat 100 ribu tu, kalau dia nak bersihkan duit tu, dia keluarkan cepat-cepat 30 ribu tu. Okay. Tapi dia bukan mudah sebab dia huge amount yang besar. Bukan mudah. Saya sendiri boleh cerita sini sebab kita tak dihadapkan dengan duit tu. Kalau kita duduk depan tu, mungkin kita duduk cari dalil, ada tak dalil boleh ambil sikit. Okay. Okay. Cuma nak sebut pada kita, iman bukan benda mudah. Iman bukan benda yang senang. Orang yang duk join atomi tu, duit dah ribu-ribu dah, tapi dia boleh tinggalkan. Lepas tu dia nak ajak kawan dia supaya tinggalkan juga. Dia kata 10 kali lebih payah berbanding mula-mula ajak nak suruh join dulu, nak suruh tinggal. Sebab dulu senang je nak ajak, sekarang ni dia dah bergelumang dengan duit tu. Jadi zaman kita ni pun, bila mana nama tu dah ditukar, tujuan nama tu ditukar ialah untuk normalize dosa tu, bagi nampak bukan dosa.
Sebab tu nama ditukar. Riba ditukar dengan nama lain, rasuah ditukar dengan nama lain, arak ditukar dengan nama lain. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia tegaskan benda ni dalam matan ni. Dia kata yang namanya arak itu banyaknya mabuk, sikitnya tak mabuk, arak ialah tetap arak. Tak boleh ubah. Walaupun orang kata tak apa, minum sikit pun tak mabuk, tetap arak. Dan peminumnya juga berhadapan dengan dosa-dosa. Walaupun dia tidak minum secara memabukkan. Maknanya benda tu ialah berkait dengan iman. Walaupun kita nampak macam hukum fiqh di sini. Dia berkait dengan hukum fiqh, tapi nak beritahu tentang iman. Okay. Apa lagi yang disebut sini? Anna syai'a alladhi yuskaru muharramun wal qalilu alladhi la yuskaru aidan muharram. Lamma jaa fil hadithi ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun. Okay. Seterusnya dia sebut sini khilafan li ahli al-Kufah min al-Ahnaf wa ghairihim alladhina yaqulun innal khamra alladhi la yuskar la ba'sa yatanawalu syai' al-qalil minhu wa kadzalika qauluhum bi annal khamara la yakunu illa min 'asiril 'inab. Okay. Isu tentang tentang arak ni ada sebahagian para ulama dia detailkan. Dia kata arak ni ialah peraman daripada anggur dan tamar sahaja. Jadi mana-mana air peraman daripada anggur dan tamar, air ni elakkan, maknanya air itu diproses untuk jadi arak, maka kedua-dua ni haram. Jadi mereka hanya mengkhususkan air yang diperam daripada anggur dan juga tamar, kurma. Tapi sebenarnya hukum yang paling tepat ialah apa saja benda bahan yang boleh menyebabkan orang jadi mabuk, minuman, cecair, liquid ni, ianya tetap haram. Macam tempat kita, arak ni tidak hanya daripada anggur dan juga daripada kurma. Arak boleh buat dalam macam-macam. Tambah zaman moden ni arak sintetik pun orang boleh buat. Cuma zaman Nabi dulu arak ni ialah daripada anggur dan tamar, dua tu. Diperam dengan peraman yang cukup lama. Sebab tu kalau kita baca sirah orang-orang Arab, cerita orang-orang Arab ni, mereka ni memang suka hidang kepada tetamu arak. Sebab bagi mereka arak ni lah air yang sedap dan air yang mahal, air yang paling terbaik lah kalau nak bagi tetamu minum. Sebab tu kita tengok sebahagian pemimpin Mekah ataupun orang-orang kaya Mekah, mereka sanggup belanja besar untuk beli arak. Sebab tu kita akan tengok ada beberapa tokoh Quraisy ni sebelum dia orang masuk Islam, mereka ni sanggup bermusafir sampai ke Shiraz. Shiraz ni di mana? Shiraz ni satu bandar, satu tempat duduk dalam negara Asfahan, wilayah Asfahan di Iran. Asfahan di Iran, Shiraz. Kita pernah dengar tokoh-tokoh ulama nama Asy-Syirazi mai pada kawasan tu. Okey. Shiraz ni ialah tempat penghasilan arak terbaik zaman dulu. Dan dikatakan zaman sekarang pun Iran masih lagi produce arak di situ. Sebab tu kita akan tengok ada setengah-setengah jenama arak Sivas, C-H-I-V-A-S, Sivas, diekstrak daripada nama Shiraz tu. Ada arak yang diperam ratusan tahun nak bagi sedap. Maknanya yang peram tu Tok Wan yang boleh minum cucu mati dah, yang tukang peram tu pun dah mati dah. Sebab nak bagi orang kata apa, dia punya sedap tu. Okey. Cuma nak beritahu mereka jadi rasa hebat dengan arak tu. Okey. Tapi yang jelas arak ialah tetap benda yang haram. Sehingga para ulama ada yang mengharamkan bukan setakat arak, air yang belum lagi memabukkan, dia panggil nabiz, tu pun ada sebahagian kata haram. Tapi yang tepat dia tak haram, dia hanya orang kata apa, makruh je. Maknanya air bila mana diperam saja anggur dan juga tamar ni, dia belum lagi jadi arak, dia akan ada satu proses dia panggil nabiz. Dia keluar buih tu, air tu pun setengah-setengah negara Arab ni dia jual sebagai air minuman biasa. Sebab hukum dalam isu minum nabiz ni pun khilaf, tapi majoriti ahli hadis melihat makruh dan ada yang kata haram. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i sendiri dia kurang setuju dengan tok guru dia. Tok guru Imam Syafi'i yang terkenal nama dia Waqi', Imam Waqi' bin Jarrah. Imam Waqi' ni terkenal, kuat ingatan. Imam Waqi' ni tokoh yang hebat, duduk di Iraq. Waktu Imam Syafi'i berada di Iraq, Imam Syafi'i banyak belajar dengan Waqi' ni.
Sehingga Imam Syafi'i pernah mengadu tentang masalah hafalan dia kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' kata, kalau kamu nak kuat hafalan, kamu tinggal maksiat. Imam Syafi'i dari segi hafalan ni hebat dah. Cuma dia sampai satu keadaan dia menghafal apa-apa benda, dia mukhtalif. Hafalan dia, orang kata apa, tak tersusun, bercampur. Sebab tu kita akan tengok riwayat Imam Syafi'i kalau dia nak hafal, dia kadang-kadang dia tutup sebelah. Maknanya kalau buku ni 2 muka surat, sebelah kena tutup. Sebab takut yang belah ni ganggu yang belah ni, pandangan belah ni. Maknanya bersihlah hati, teranglah hati, boleh ingat. Tapi Imam Waqi' lagi hebat, tok guru dia. Riwayat mengatakan Imam Waqi' sebut sendiri depan anak murid dia, sekiranya dihadapkan kepada aku satu gunung Uhud hafalan, aku tidak berhajat untuk pandangan kedua, cukup aku tengok sekali, aku dah ingat dah. Tengok, bukan ulang di mulut, tengok, ingat. Kekuatan orang dulu dia diasah. Sebab tu kita akan tengok manusia ni dia ada kemampuan untuk mengasah kekuatan dia. Cuma makin lama makin moden zaman, kekuatan minda kita ni, kita punya kekuatan ni dah makin tumpul. Dengan sebab kita tak guna, kita letak pada tempat lain. Kalau tuan-tuan ingat dulu, sebelum ada telefon bimbit ni, smartphone apa semua ni, orang-orang dulu pakai telefon rumah. Telefon rumah ni, setengah-setengah orang-orang tua dulu, dia ingat nombor jiran-jiran dia, semua dia ingat. Dia boleh ingat. Okay. Sekarang ni siapa yang boleh ingat? Kadang-kadang pemilik nombor tu dia tak ingat nombor dia. Sebab apa? Dia dah subkon benda tu ke telefon ni. Kamulah yang ingat, aku tak payah ingat. Dia tak guna dah. Okay. Jadi dia punya ingatan kurang kuat. Jadi orang dulu dia boleh ingat. Sebab banyak benda kena guna kaedah ingat. Kena guna kaedah ingat. Zaman sekarang ni kena buat data sekian. Kalau kita ingat dulu, zaman-zaman dulu, orang-orang yang pakai telefon rumah ni semua dia ingat nombor. 40 buah rumah, 50 buah rumah, orang-orang yang dekat semua dia ingat. Dia tak berhajat kepada, adalah buku tapi dia sekali dua je dia boleh ingat dah. Okay. Zaman kita ni sebab benda dah disimpan dalam telefon apa semua, dalam alam maya ni apa semua, jadi banyak kita akan lepaskan di situ je. Jadi kita kurang guna. Hakikatnya manusia ni dia ada kekuatan tu. Okay. Cuma zaman dulu lagi kuat lah. Sebab zaman dulu memang berhajat kepada benda tu, kertas pun tak banyak, dakwat pen pun payah, jadi orang memang akan guna kekuatan hafalan. Imam Waqi' dia kata, aku kalau dihadapkan hafalan segunung, aku tak berhajat pada pandangan kedua, aku boleh ingat. Cuma Imam Syafi'i dia hebat, dia hormat. Cuma ada satu benda Imam Waqi' ni dia macam suka buat, hobi dia suka minum nabis, air peraman anggur ataupun air peraman tamar yang belum lagi jadi arak. Dia baru buih tabu, baru dia ada rasa masam-masam sikit. Okay. Masam-masam manis sikit. Okay. Jadi air tu dia suka minum. Harian dia duduk minum. Benda tu bagi seorang ahli hadis, bagi seorang tokoh, dia jadi benda yang tak berapa elok lah. Dia macam satu orang ilmuwan tapi buat benda orang kebanyakan duk buat. Benda orang kebanyakan duk buat tu pula benda-benda yang orang kata apa, buang masa, sia-sia. Ataupun benda-benda yang menunjukkan tak sepatutnya orang yang agamawan buat perangai lagu tu. Saya nak beri contoh pada tuan-tuan, Imam Abu Dawud dia tak akan terima hadis yang diriwayatkan daripada perawi yang suka menunggang kuda laju. Dia tak akan terima. Dan juga yang suka ketawa, dia tak terima. Sebab apa? Logiknya zaman tu kalau orang duk buat perangai lagu ni ialah orang yang kita tengok pun semacam. Kalau zaman kita ni tuan-tuan, seorang ustaz ataupun imam, dia bawa motor dia congek hebat pada mak rempik lagi. Tuan-tuan nak panggil dia main kuliah, dia ada ilmu tapi dia macam kita tengok tu semacam. Ataupun dia drift kereta hebat lagi pada Formula 1, dia bawa kereta macam tak ingat dunia. Okay. Tapi dari segi bacaan Quran semua okey lah. Okay. Dia dari segi periwayatan dia tu orang akan petikai dengan sebab dia ada perangai yang kurang elok sikit. Okay. Ataupun suka pakai seluar 3 suku ke apa semua, suka pakai singlet ke apa semua. Ini benda yang menyebabkan orang akan tengok, tak patut seorang tuan guru ke ustaz ke buat perangai lagu tu. Okay. Jadi Imam Waqi' ni dia suka minum nabis. Hatta dia tengah mengajar riwayat hadis pun ada botol nabis di atas meja dia. Dia duk bawa selalu. Okay. Dan lebih dahsyat lagi, dia kempen orang yang belajar hadis dengan dia ni minum. Maknanya dia minta pelayan dia ni bawa letak dalam gelas sikit-sikit seorang minum. Dia kata minum nabis ni lagi halal daripada air sungai Furat, sungai yang besar di Iraq. Okay. Sebab dia tahu orang duk main isu dia ni, orang kata apa ahli hadis minum nabis.
Ataupun hari ni apa ustaz makan KFC tiap-tiap hari, kita duduk tengok. Benda tu tak salah, tapi dia macam benda yang tak elok lah. Dah lah makan KFC, pergi tu pula dengan serban, dengan jubah pergi beli. Kalau pakai baju biasa kira okey lah sikit. Benda tu menyebabkan orang tengok lain macam. Cuma nak beritahu pada kita, nabis itu benda dari segi hukumnya dia tak sampai pada haram pun yang tepatnya. Cuma zaman tu menyebabkan orang akan pandang Imam Waqi' ni lain macam. Cuma Imam Syafi'i sendiri mengambil pendekatan dia tak minum. Nabis ni dia tak minum. Sebab orang boleh tohmah macam-macam, ataupun orang boleh tengok macam-macam lah. Orang boleh nilai macam-macam. Penilaian orang. Jadi ini disebut sebagai warak ataupun muru'ah. Jadi seorang ahli agama ni dia kena ada jaga benda tu, supaya orang nampak kekal dia ni sebagai tokoh ilmuan. Dia kena ada cara pakaian dia, cara makan dia, dan juga apa yang dia makan tu dia tak boleh expose sangat pada orang. Jadi dalam bab ni poin dia ialah arak itu haram walaupun ditukar nama, walaupun kuantiti dia kecil, kecuali ada mudarat yang diperlukan. Contoh dalam perubatan, sebahagian ubat-ubat ni digunakan sedikit alkohol. Alkohol ni dia taklah pergi kepada arak, tapi dia asal tu mai pada arak. Macam yang diletakkan dalam air wangi apa-apa semua ni. Dalam orang kata apa, dalam dakwat pen apa-apa semua ni, yang pastinya benda tu taklah sampai kepada haram. Cuma nak beritahu kepada kita, ianya ialah keperluan yang diperlukan. Sama juga macam isu vaksin hari ni, orang persoal, vaksin ni boleh ke tidak? Kan vaksin ni datang daripada bahan yang tak halal, babi. Boleh tak guna vaksin? Yang pastinya hukum yang paling muktamad boleh guna. Sebab vaksin daripada DNA babi ni dia telah mengalami istihalah. Istihalah ni maksud dia apa? Perubahan zat sehingga tenggelam ataupun hancur DNA tu. Dan sekarang ni pun kepakaran ataupun vaksin yang paling terbaik mesti kena pakai bahan tu. Tak ada bahan lain yang halal yang boleh ganti lagi. Kalau ada bahan lain yang halal yang boleh ganti, baru berubah hukum dia. Ini benda yang kita tahu, antara unsur dengan benda yang bersifat zat tu sendiri. Yang haram tu makan babi tu memang haram lah. Dan dalam vaksin ni dia bukan daging sebiji stokor duk ada dalam tu. Dia benda yang dah berubah. Saya selalu sebut contoh ni. Bahkan kita yang duk minum susu ni, susu lembu, susu kambing ni, kita kena tahu susu tu belum dia jadi susu, dalam perut kambing, dalam perut lembu tu, dia bercampur dengan dua unsur yang tak bersih. Quran sendiri sebut, Quran kata susu ni baina farthin wa damil labanan khalisa. Susu ni ialah daripada darah dan juga najis yang bercampur berubah jadi susu dalam perut binatang tu. Jadi kita kena tahu susu yang orang duk minum tu, susu kambing, susu lembu ni, sebelum dia jadi putih tu, dalam perut binatang tu dia datang pada dua unsur yang dua-dua kita haram. Darah dan juga najis, dua-dua tak boleh. Tapi dengan izin Tuhan benda tu berubah, dia panggil istihalah. Waktu kita minum susu, orang tak kata kita minum darah. Waktu kita minum susu, orang tak kata kamu ni makan tai lembu. Tak. Benda tu dah berubah dah. Benda tu dah berubah. Ini bab dia panggil al-mutaghayyirat, hukum-hukum yang berubah. Jadi arak dia tetap arak sampai bila-bila pun, yang jenis liquid ni lah, yang jenis cair ni. Yang seterusnya matan yang sambungan tu, wal mut'ata haramun, dan nikah mut'ah itu haram. Wal mut'ata haramun, al mut'ah hiya nikah ila ajalin musamma. Mut'ah ini ialah perkahwinan dengan tempoh tertentu, iaitu an yattafiqa ar-rajulu ma'a imra'atin yatazawwajuha shahran aw shahraini aw sanatan aw sanatain thumma yutalliquha wa hiya haramun. Perkahwinan antara lelaki dan juga perempuan yang dia dah kontrakkan, iaitu kita kahwin ni sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, habis tempoh ni maka ditalakkan ataupun diceraikan. Perkahwinan seperti ini ialah haram. Wahia ukhtuz zina, dan ini ialah adik-beradik kepada zina. Wa hadza 'inda ar-rafidah wa ghairihin baqin, dan sesungguhnya pengamalan ini di sisi Syiah Rafidah dan sebahagian Syiah yang lain, ianya ialah benda yang dibenarkan. Fayarawna annal mut'ata halalun, dan mereka melihat mut'ah itu ialah benda yang halal. Wa qad kanatil mut'atu fi awwali
islamin halalan thumma hurrimat. Dan sebenarnya nikah mut'ah ni pada awal-awal dulu halal. Maknanya awal-awal Islam dulu halal, kemudian diharamkan. Kama jaa fil hadis, seperti mana telah datang dalam hadis, naha an mut'atin nisa'i yauma Khaybar. Pada hari peperangan Khaybar ini telah diharamkan kepada kamu nikah mut'ah. Perang Khaybar ni sekitar tahun 7 Hijrah. Wa an akli luhumil humuril insiyah, dan haram kepada kamu makan daging unta ataupun makan daging keldai. Sebahagian riwayat tersebut. Okay. Al-humuril insiyah sini, apa yang disebut sini, al-humuril insiyah ialah sejenis unta yang ada kelainan sikit berbanding unta-unta lain. Ini pun jadi isu. Dia macam, saya tak pasti insiyah tu apa benda. Cuma nak sebutnya ada pertikaian ataupun ada sedikit perbahasan di kalangan para ulama tentang isu makan unta ni. Pertama, makan unta dari segi batal ataupun tak batal wudu. Yang pastinya dalam mazhab Syafi'i ni, siapa-siapa makan unta, automatik dia dah terbatal wudu dia. Walaupun kita tak terkentut, tak apa. Dia pegang pada kaedah makan, maka dah batal. Tapi kalau kita tengok dari segi orang yang biasa makan lah, kita Malaysia payah nak cari daging unta ni. Okay. Hatta negara Arab pun nak makan unta selalu bukanlah murah lah benda ni. Okay. Cuma kalau kita makan daging unta ni, dia memang cepat keluar angin berbanding makan daging lain. Dan saya rasa iktibar mazhab Syafi'i itu dengan sebab melihat kebiasaan. Orang makan daging unta ni dia cepat keluar angin, dia akan berkentut. Kalau tuan-tuan rapat dengan orang-orang Arab, kalau tuan akan tengok benda ni biasa. Tapi tak semualah negara Arab ni dia orang makan unta hari-hari. Arab Saudi ni agak mudah lah nak makan unta, sebab dia punya harga unta tu agak murah berbanding negara-negara Arab lain. Saudi dan Qatar ni, dia punya harga unta. Sebab tu orang-orang yang pergi buat umrah, pergi buat haji ke, yang nak pergi cari makan nasi mandi unta apa semua ni, agak murah lah sikit. Murah-murah pun 90 riyal agak setalam, dekat dengan 100 riyal. Tapi adalah duit orang-orang Malaysia kita ni pergi, banyakkannya dia nak cari benda tu. Sebab saya yang selalu bawa orang pergi umrah ni, memang ada selalu permintaan. Maknanya 2-3 malam duduk di Mekah ni akan ada orang minta pergi cari. Saya memang kenal lah kedai tu dekat dengan Gua Hira. Dia ada kawasan dekat 10 km je. Cuma nak beritahunya orang Malaysia ramai suka makan, walaupun mahal. Hakikatnya mahal. Ada satu orang tu sanggup tempah sampai RM500 untuk makan 2 talam ataupun 3 talam. Nak lepas giang ke macam mana, tapi benda tu mahal lah. Okay. Sudah makan tu jadi pelik, bergentut tak berhenti. Dia memang benda tu tak dapat dinafikan hakikatnya. Sebab tu kalau nak makan daging unta, jangan duduk dalam Masjidil Haram dekat-dekat sangat dengan Kaabah, sebab nak keluar susah. Nak kena ambil wuduk, duduk belakang-belakang lah, dekat dengan tandas apa semua. Sebab dia memang proses tu cepat sikit. Tak makan selalu. Sebab Arab pun dia tak makan selalu benda ni. Okay. Cuma di sisi mazhab sini, makan walaupun tak kentut tu dah batal lah. Okay. Cuma dia ada beberapa jenis unta yang diharamkan makannya, sebab unta tu mengalami percampuran, orang kata apa, dia bercampur dengan dia dikacukkan dengan binatang lain. Tapi kita akan tengok minggu seterusnya lah, kita akan tengok apa yang disebutkan dengan humur insiyah ni apa dia. Cuma nak sebutnya pada hari itu juga Nabi haramkan nikah mut'ah. Wa kadzalika nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mut'ah yauma fathi Makkah. Nabi melarang mut'ah pada hari pembukaan kota Mekah. Seperti mana yang terdapat dalam hadis, ayuhan nas inni qad kuntu azintu lakum fil istimta' ala wa inna Allah qad harramaha ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, dulu aku pernah halalkan kamu untuk istimta'. Istimta' ni maksudnya nikah mut'ah, berseronok dengan perempuan atas nama nikah mut'ah. Melainkan hari ini ianya telah diharamkan. Okay. Sebab tuan-tuan kena tahu, benda ni dia kena ambil masa. Nikah mut'ah ni awal-awalnya dia tak diharamkan sebab apa? Sebab masyarakat Arab mereka melihat zina ni bukan masalah, bukan benda yang keji, bukan. Mereka akan berzina dengan mana-mana orang yang dia nak. Okay. Jadi untuk mengelakkan mereka ni kurang berzina, maka pada waktu tu adanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni maknanya dalam tempoh tu seorang lelaki tu dia bertanggungjawab terhadap perempuan tu. Okay. Dia ada masa. Dia macam pengharaman arak juga. Arak ni dia ada tempoh.
Mula-mula turun ayat cerita arak ni kurang manfaat, banyak mudarat. Tapi waktu tu sahabat orang Islam duk minum lagi. Kemudian turun ayat seterusnya, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu salat dalam keadaan kamu mabuk. Maknanya kalau nak dekat waktu salat, jangan duk minum lagi arak. Arak boleh minum, jangan dekat dengan waktu salat. Dia berperingkat-peringkat. Sehinggalah turun ayat penghabisan, innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Ketahuilah arak, judi, tilik nasib, ini ialah najis daripada amalan syaitan. Bila mana turun ayat tu, pengharaman arak secara total, barulah sahabat berhenti minum arak. Maknanya pada waktu tu sebahagian riwayat kata tempayan-tempayan arak ni ditumpahkan di jalan-jalan di Madinah. Mereka dah bersedia untuk terima arahan. Sama juga dengan nikah muta'ah ni. Nikah muta'ah ni pada zaman tu okey. Sebab zina ni berleluasa, nak bagi kurang. Sampailah dah stabil pembukaan Kota Mekah, muta'ah ni diharamkan. Cuma hari ni Syiah akan guna benda tu. Dan hakikatnya hadis boleh nikah muta'ah ni ialah hadis yang sahih. Benda tu memang sahih. Sebab tu ada orang Melayu ni yang minat jadi Syiah ni, dia duk guna benda ni lah. Sebab kita tahu orang Malaysia, orang Melayu kita ni tahun 80-an 90-an ni lah, pasca orang Melayu kita ni berminat dengan ideologi Syiah. Dengan sebab pada waktu tu kejatuhan Shah Iran oleh Khomeini, buku-buku Khomeini diterjemah dalam bahasa Melayu, dibawa ke serata tempat orang Islam, dinampakkan Khomeini satu orang yang gah ataupun orang yang hebat menaikkan nama Islam. Walhal hakikatnya ianya ialah dakwah Syiah dalam tu. Lalu dia datangkan hadis tentang ideologi Syiah, tentang hadis nikah muta'ah. Boleh nikah muta'ah ni ialah hadis tu sahih, tapi pengamalan tu tak valid dah. Kita kena tahu ada bab dalam hukum syariat ni, hukum nasikh mansukh. Hukum yang ada, hadis ada, ayat Quran ada, tapi hukum tu tidak berjalan. Dan dia ada ayat Quran tak ada, hadis tak ada, hukum tu berjalan, ayat tu je hilang. Pun ada. Okay. Cuma Syiah dia beriman ayat tu ataupun pengamalan tu ialah kekal sampai bila-bila. Sebab tu mereka berpegang kepada bolehnya muta'ah. Sedangkan muta'ah ni ada tempoh. Dah habis tempoh tu, dah selesai. Cuma ayat dan hadis tu tak hilang daripada Quran. Cuma nak beritahu antara benda yang boleh menarik orang Melayu kita ni minat pada Syiah tahun 80-an 90-an, hatta di universiti, di IPTA apa semua ni, golongan muda yang minat dengan Syiah ni, antara benda yang menjadi tarikan ialah nikah muta'ah ni. Antara benda yang orang kata apa boleh menarik minat dia orang untuk convert daripada Sunni jadi Syi'i ni ialah benda tu. Tapi benda tu termasuk daripada benda yang diharamkan. Sebab zaman Imam Syafi'i ni dia pun berhadapan dengan kumpulan ni. Sebab zaman ni pun orang duk kata Syiah tu betul apa semua, dan Imam Syafi'i pun dia sebut tentang perkara tu. Kemudian perenggan paling bawah tu, fa'usi bi taqwallahi azza wa jalla wa luzumis sunnati wal athari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkil bid'il wal ahwa'i wajtinabiha wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa innaha wasiyatul awwalin wal akhirin wa inna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maksud dia, aku berpesan agar sentiasa bertakwa kepada Allah, melazimi sunnah dan athar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda, meninggalkan bid'ah dan ahwa serta menjauhinya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepadanya, yakni dalam agama Islam. Inilah pesanan orang-orang terdahulu dan terkemudian. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah jadikan baginya jalan keluar dan mengurniakan rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak sangka. Oleh yang demikian, bertakwalah kamu semua kepada Allah sekadar yang termampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ni penutup ataupun akhir kepada wasiat Imam Syafi'i. Kalau kita tengok dalam perenggan ni, Imam Syafi'i banyak guna kaedah iqtibas. Iqtibas ni maksud dia apa? Dia bercakap, perkataan dia tu macam serupa dengan ayat Quran,
macam serupa dengan hadis Nabi. Dia guna. Iktibas ni ialah kita ambil mana-mana perkataan orang, kita cuma ejah 2-3 perkataan je. Ada satu perkataan yang terkenal, orang nisbah kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni pernah sebut, dia kata man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Sesiapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala itu maha hidup dan tak pernah mati. Wa man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Sesiapa yang menyembah Ramadan, Ramadan itu telah pergi. Ini dia tulis tentang risalah tentang Ramadan. Kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu lebih kurang dengan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq ketika mana Nabi baru wafat. Abu Bakar kata apa? Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tak mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan. Sesiapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadun qad mat. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu sudah mati. Kata tu lebih kurang, tapi ejah 2-3 perkataan. Ini pun sama. Kata-kata Imam Syafi'i ini, dia guna sikit ayat Quran, dia guna sikit beberapa tempat dalam Quran, dan dia jadikan sebagai pesanan dia. Antara yang dia guna ialah ayat dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat daripada surah At-Talaq, iaitu ayat yang kita sebut dengan nama ayat 1000 dinar tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa inna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita beri laluan azan tu. Kita sambung sikit lagi. Al-Imam Asy-Syafi'i diiktibaskan pesanan dia dengan ayat Al-Quran, antaranya daripada ayat surah Ali Imran, pesanan taqwa tu, dan yang kedua ialah surah At-Talaq yang kita sebut dengan ayat 1000 dinar. Walaupun nama 1000 dinar ni tidak ada riwayat yang sahih datang pada mana, cuma ayat tu terkenal lah bagi orang Melayu kita ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha 'ala kulli syai'in qadra. Okay. Ayat tu daripada ayat kedua dan juga ayat ketiga daripada surah At-Talaq. Yang pasti kalau nak bagi nama 1000 dinar, ayat tu cerita tentang cerai sebenarnya. Dia macam tak ada kena-mengena sangat dengan penjemput rezeki tu. Okay. Cuma kita duk percayalah ayat 1000 dinar ni lah ayat yang boleh datangkan rezeki. Tapi ayat tu adalah signifikan dia. Orang kata apa, munasabah dengan jemput rezeki tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah Taala jadikan pada dia ni jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Taala rezekikan pada dia dengan rezeki yang tak dia sangka-sangka. Rezeki yang tak disangka. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya ayat ni, dia kalau kita baca tafsir At-Tabari, Imam Tabari ni, saya nak tutup dengan yang cerita ni lah kot. Okay. Imam Tabari dia bawakan satu cerita. Dia kata cerita ni berlaku pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Okay. Ayat tentang wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa, Allah Taala akan rezekikan dia daripada jalan yang tak dia sangka. Okay. Zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni ialah nabi yang Allah Taala beri pada dia kekayaan. Dia ni orang kata apa, boleh bentukkan besi, dan dia juga orang kata apa, jadi raja, dan lepas pada tu diteruskan oleh anak dia Sulaiman ni. Okay. Zaman Nabi Daud ni, riwayat tu, walaupun riwayat tu dia tak berapa kuat, tapi dia nak jadikan bahawasanya orang bertakwa pada Allah ni, Allah Taala akan beri rezeki. Ada seorang armalah ni ialah janda yang dia ni menanggung beberapa orang anak dia, dan dia sara hidup dia ialah dengan dia buat kata apa, jahitan. Dia menjahit sesuatu, dia buat kait satu-satu benda jadi baju ke jadi apa, dia jual yang tu. Okay. Jadi ada satu hari dia duk kait-kait baju ke kait selimut ke apa, Allah Ta'ala takdirkan burung helang ambil dia punya benang tu, benang-benang yang banyak tu yang dia guna untuk cari rezeki tu, dia ambil. Okay. Jadi dia ni sedih dengan sebab hilang benang tu, maka hilang mata pencarian dia. Dia nak cari duit mana yang hari ni tak ada duit Okay. Sehinggalah dia berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala lapangkan dia. Okay. Dalam riwayat tu sebut, bila mana burung helang tu dia ambil dia punya kata apa, dia punya gumpalan benang yang banyak tu. Okay. Burung helang tu bawa ke tengah laut, dan di tengah laut tu ada satu buah kapal. Dalam kapal tu ada 10 orang yang sedang berlayar. Okay. Dan kapal tu dipukul ombak sehingga pecah, satu bahagian kapal tu pecah. Dan bila mana burung helang tu sampai di kapal tu, dia lemparkan kata apa, gumpalan benang yang tebal tu ngam masuk dekat tempat yang pecah tu, sehingga kapal tu tertutup. Jadi tak karam kapal tu dengan sebab ditutup dengan benda tu. Dan 10 orang ni mereka bernazar sampai di darat nanti, kami akan infak harta dengan sebab Allah Ta'ala selamatkan kami daripada karam ni. Ada 10 orang tu nak infak satu orang 1000 dinar. 1000 dinar. Okay. Jadi armalah ni, janda ni, dia pergi jumpa Nabi Daud. Dia kata, ya Nabi Allah, doalah pada aku supaya Allah Ta'ala berikan kepada aku rezeki. Nabi Daud tanya apa kisah, dia pun cerita, aku duk kait-kait, ada satu ekor burung elang duk ambil benang aku ni, bawa pergi ke mana tak, aku pun hari ni habislah mata pencarian aku. Okay. Tak lama lepas pada tu datang 10 orang tu dah mendarat apa semua, dia pun cari Nabi. Ini kaum Nabi Daud. Okay. Dia pun kata pada Nabi Daud, dia kata kami ni diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan datangnya seekor burung. Dia letakkan ataupun dia lemparkan dekat kapal yang pecah tu, ada satu gumpalan benang yang besar. Kami selamat. Taklah kata kapal tu elok, tapi bolehlah mendarat dengan baik. Okay. Jadi kami dah bernazarkan bagi setiap orang ni 1000 dinar. Okay. Jadi kumpul ada 10,000 dinar. Okay. Jadi Nabi Daud ni dia panggil armalah tu, panggil janda tu. Dia kata, inilah kesedihan yang Allah Ta'ala telah gantikan di atas ketakwaan. Okay. Mana kesedihan yang Allah Ta'ala ganti. Ini cerita yang nak tunjuk pada kita Allah Ta'ala tu dia boleh beri kepada kita jalan keluar yang tak kita sangka. Duk nampak burung elang tu jahat lah pada waktu tu. Apa tak guna punya burung elang.
elok-elok aku duduk kait apa semua ni, jadi habis rezeki aku. Tapi kerana burung elang itu ingin membuka kepada dia rezeki yang lebih luas di atas ketakwaan dia dan di atas keyakinan. Cuma nak beritahu dia punya perasaan ibu ni ataupun ibu tunggal ni, dia tak mengatakan bagi Allah Ta'ala tu Tuhan sempitkan rezeki dia, dia tak kata apa-apa. Dia bertakwa pada Allah. Sebab tu pesanan Imam Syafi'i sini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang kamu termampu. Maksud dia apa? Kita kena bertakwa sampai ke mati. Ayat ni kita kena faham bagi elok. Fattaqullaha mastata'tum maksudnya apa? Kita bertakwa pada Allah bila mana ada masalah, kita usaha setakat kita mampu. Bukan bermaksud kita takwa pada Allah setakat kita mampu, maknanya hari ni takwa aku sampai setakat semayang asar je, maghrib dengan isyak tak takwa dah. Jadi tak semayang malam ni. Tu tak kena. Tu takwa, dia faham lagu dia sendiri. Okay. Takwa ni valid sampai semua. Okay. Cuma bila mana ada masalah, kita usaha sampai takat tu. Okay. Maknanya berlaku apa-apa benda, kita usaha sampai takat tu dan kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Bukan maksud takwa setakat kita mampu ni, setakat kita rajin tara mana nak buat ibadah. Bukan itu maksud dia. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ je lah. InsyaAllah kita akan habiskan minggu depan muka surat 31 tu, yang terakhir, bahagian terakhir wasiat Imam Syafi'i menjelang kematian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.